Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak bunyi. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada pagi subuh yang berbahagia ini di surau Al-Mizan persilapan ya. Terima kasih saya ucapkan pada pengerusi dan ahli jawatan kuasa surau Al-Mizan dan dengan kerjasama geng Surau Putrajaya atas jemputan dan juga menerima kunjungan saya pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini akan kita kongsikan satu tajuk, mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita semuanya. Tajuknya ialah tentang musibah dari pandangan mata hati. Musibah dari pandangan mata hati. Sedia maklum kita pada waktu ini, di awal 2021 ini, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menguji kita di awal tahun, sebagaimana awal tahun 2020 yang sudah kita dikhabarkan ataupun diberitakan dengan penularan COVID-19, dan ianya bagaikan masih belum ada penghujung lagi sehingga ke hari ini, malah angkanya itu masih merisaukan kita. Namun masuk 2021, di saat manusia semua tengah sibuk dengan azam tahun baru, namun sekali lagi Allah menguji kita dengan di beberapa buah negeri terlibat dengan musibah banjir. Bagi kita tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang yang ada iman, dia akan memandang semua ini sebagai suatu bentuk ujian, musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang kalau mungkin dia ada iman pun tapi tak berapa kuat sangat iman, dia akan cakap apa dia nak cakap sajalah. Dia main sembuh je lah apa nak cakap. Apa nak buat ni semua bala dari Tuhan lah ni. Banyak sangat jadi maksiat mungkar ni semua balasan bala dari Tuhan. Susah juga nak cakap banjir ni bala, sebab Mekah pun pernah banjir. Jadi takkanlah kita nak kata Mekah pun kena bala. Jadi macam mana kita nak melihat musibah yang didatangkan Allah ini dengan pandangan yang al-haq, pandangan yang sebenar? Maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita bukan sekadar pandangan basar, pandangan yang kita duk lihat selama ni, yang kita duk tengok televisyen, duk tengok orang, tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan, dan tuan-tuan pun tak tahulah tengok saya berapa lama ni, tak kena gaya, hilang saya dari pandangan ni. Itu namanya basar. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, dia ada satu lagi pandangan, namanya basirah dipanggil. Basirah ni apa dia? Namanya pandangan mata hati. Kalau ikutkan pandangan ulama,
Jenis-jenis pandangan ni dia ada 4 kesemuanya. Ya, dia ada 4 jenis pandangan. Pertama, dia disebut sebagai pandangan mata kasar ataupun mata zahir kita ni. Pandangan mata zahir. Kata ulama, pandangan mata zahir ini sifatnya sering menipu. Maknanya dia bukanlah seperti yang sebenar kita lihat. Pandangan mata ini dia sering menipu. Kita tengok bas, daripada jauh nampak kecil, mari dekat besar pula. Sekarang ni besar ke kecil bas ni sebenarnya? Naik kapal terbang, tengok sawah, tengok daripada atas, rumah, bangunan, petak-petak, kotak-kotak kecil yang nampak. Turun mendarat di airport, oi besar rupanya akan kecil. Tengok dari atas kecil, ya, orang pun tak nampak dah. Lori pun jadi kecil. Tak, sekarang ni lori bangunan tu kecil ke besar sebenarnya ni? Itulah namanya pandangan mata zahir sering menipu. Dalam cawan yang disediakan depan saya ni kalau diletakkan pen dalam ni, pen tu akan kelihatan apa? Bengkok. Orang sains kata pembiasan cahaya, dia akan kelihatan bengkok. Sebenarnya pen tu lurus ke bengkok? Lurus. Pandangan mata sering menipu. Bulan, lihat daripada jauh, cantik. Berapa banyak orang bikin lagu semuanya bulan. Oh bulan, malam bulan di pagar bintang, semua nak menunjuk kata cantik bulan. Tapi rupa sebenar bulan cantik ke tidak? Nak dibanding dengan Presin 8? Presin 8 lagi cantik. Bulan berkawah, mana ada apa pun. Datang dekat, Allah gini rupa bulan. Tengok dari jauh cantik. Rel kereta api, rel kereta api kan panjang gitu. Tapi kalau ada orang berdiri atas rel kereta api tu, lama kelamaan dia akan kelihatan seperti tirus macam tu kan. Makin lama makin hujung dia nampak macam makin tirus orang panggil kan. Itukah bentuk sebenar rel kereta api? Tidak. Mata saja. Namanya pandangan mata sering menipu. Nampak gayanya pandangan mata zahir tak boleh membawa seseorang itu ke Allah lagi. Tak mampu lagi. Memerlukan pandangan berikutnya, namanya pandangan akal. Pandangan akal, dia akan adjustment balik. Bas yang tadi kita tengok kecil dari jauh, mari dekat jadi besar, dia akan akal, dia akan bagi tahu ilmu itu namanya saiz. Disebabkan jarak, kau akan nampak dia besar, kau akan nampak dia jadi kecil. Kau jauh, dia kecil, kau dekat, dia besar. Akal bagi tahu. Tapi tuan-tuan, akal pun tak selalunya akan membawa seseorang tu kepada al-haq. Sebab akal akan sering dipengaruhi oleh nafsu. Dan tuan-tuan tengoklah dalam dalam Malaysia ni pun lah, dalam dunia apatah lagi, dalam Malaysia ni sementelah jugalah. Yang banyak duk buat rosak, orang cerdik ke orang bodoh? Cerdik lah. Orang cerdik, otaknya terisi. Geng-geng cerdik pandai yang banyak buat rosak, khianat, pecah amanah, tipu seleweng. Yang cerdik, maknanya pandangan akal belum mampu membawa seseorang kepada al-haq lagi. Sebab dia akan sering dipengaruhi oleh nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Maka akhirnya kata ulama, pandangan yang keempat inilah yang kita kena berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang bila melihat kebenaran itu benar depan mata, yang batil itu benar-benar batil depan mata. Jangan nampak macam elok. Zaman sekarang kan zaman packaging, luaran cantik, dalam tak ada apa. Masa promote di TV, oh bestnya, tempek 3 kali cantik, sekali beli alah pecah rumah muka nanti jadi. Packaging, bungkus cantik, buka dalam tak ada apa. Sekarang zaman begitu. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, tak ada sebalik-sebalik, selindung-selindung lagi dah. Maka itulah yang namanya pandangan mata hati. Maka orang yang boleh melihat satu-satu perkara dengan pandangan mata hati, itulah namanya basirah. Dulu kumpulan Hijah dia ada buat lagu.
bagi menyimpulkan semua yang saya cerita tadi tu. Dia kata apa? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki, kalau hati itu bersih. Pandangan hati boleh jadi pandangan hakiki, tapi kalau hati itu bersih. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam dunia ini, orang yang mampu melihat dengan mata hati, itulah orang yang paling bertuah sekali. Dia melihat dengan basirah tadi tu, kira hebatlah tu. Saya ambil contoh macam ni lah tuan-tuan ya. Ada orang bila dia tengok musibah banjir ke, musibah penyakit yang datang ni dengan pandangan mata, apa kata dia? Oh, ini sebab hujung tahun memang begitu Ustaz, tengkujuh hujung tahun memang macam tu pun. Kawasan pantai timur memang standard lah gitu, memang banjir selalu itu pun standby dah, rumah tinggi-tinggi semua. Ada yang kawasan tak standby tu nasib lah. Pandangan mata. Pandangan akal kata apa? Ini pun sama juga, pandangan akal mengikut logik. Dia kata ini akibat kerana longkang, kawasan besar, longkang sekangkang keranya, padan melimpah, rumah tepi sungai. Logik. Pandangan nafsu, dia main sembuh je lah. Dia kata je lah, ini padan muka, ini semua orang ni tak ketahuan, orang bala dari Tuhan semua. Tapi kalau pandangan mata hati, dia melihat apa yang berlaku ini sebagai satu bentuk teguran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barangkali ada benda yang kita nak kena muhasabah kembali. Agaknya kita ni banyak duk sibuk benda lain kot, saling berpecah, salah faham. Nah, sekali aku datangkan banjir, korang ni dah tak kira dah mana parti, mana persatuan mana pun, semua satu hati demi nak menyelamatkan orang yang banjir. Kadang-kadang Allah datangkan satu musibah, pelbagai package dalam satu peristiwa, namanya banjir. Ataupun orang yang kena sakit COVID sekalipun, tak kiralah dia ni berlatar belakangkan apa pun, orang tak gaduh lah, semua nak membantu dia sama-sama. Tapi tuan-tuan, itulah kadang kita ni manusia, ada ketikanya kadang tengah beringat okey lah, kadang kalau tengah tak beringat tu kita pun susah nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sebab dalam kehidupan kita ini, apabila diuji kita ini dengan musibah yang macam-macam, kata ulama, Allah datangkan musibah pada kita ini dalam pelbagai bentuk. Tapi manusia kalau dia salah menilai, dia mencakapnya. Tengok tu imam tiba accident, dia terjun longkang, dia kata padan muka, itulah baca panjang sangat, menyusahkan makmum, balasan Tuhan. Suka hati kata tu imam. Ada kan? Tiba penceramah hilang selipar sebelah, itulah banyak mengutuk orang, kata orang itulah ini Tuhan balas. Macam tu kan kita boleh kata sedemikian tuan-tuan. Masa awal tahun sudah, masa kluster terawal, kluster kawan-kawan kita jemaah tabligh, itulah duk tidur di masjid lagi, apa duk ceramah, ketuk pintu rumah orang. Ini balasan Tuhan sampai kena kluster. Tuan-tuan boleh cakap macam tu lah. Setiap musibah yang didatangkan Allah Ta'ala ini takkan berlaku dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surah At-Taghabun ayat 11. Tidakkan datang satu musibah kecuali dengan izin Allah. Dia kata ustaz tu pun duk rawat orang, kena sihir, kena santau, kena histeria. Ustaz tu pun meninggal, kena sihir dengan orang. Ustaz pun mati. Lah apa masalah kau sekarang ni? Ustaz pun kena sihir, nak buat macam mana? As a human being kan, human being. Manusia biasa. Tak kira lah ustaz tak lebay. Kalau Tuhan izin musibah tu nak kena. Macam kejadian tsunami tu pun. Ada yang dalam perjalanan nak pergi masjid, nak pergi masjid, ada hanyut sekali dengan air, ombak besar datang, hanyut. Kesian orang yang nak pergi masjid, mati dah mondoi pergi masjid. Adakah kita nak kata itulah tu rajin sangat duk bising di masjid, ngutuk orang tak pergi masjid, padan muka kena telan di air tsunami? Bolehkah kita cakap macam tu? Tak. Allah datangkan satu musibah ataupun suatu bentuk bencana
tetapi ada pelbagai maksud. Kata ulama ada 3 maksud paling besar. Ini kita belajar muhasabah lah tuan-tuan. Kita ni agaknya yang mana satu? Musibah yang datang ini kita ni yang mana satu punya pihak? Pertama sekali kata ulama, ada orang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan musibah kepada dia sebagai ibtila. Apa makna ibtila? Ibtila ini sebagai suatu tanda kasih sayang Allah kepada orang yang baik-baik, orang beriman, orang hak soleh, rajin datang masjid, solat tak pernah tinggal, ingat Tuhan selalu. Allah datangkan musibah pada dia sebagai suatu ibtila, namanya ibtila. Kalau dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 214, kata Allah berfirman, kata Allah, wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul lazina khalau min qablikum. Sadaqallahul azim, ila akhiril ayah. Kata Allah, adakah engkau menyangka senang-senang kau nak masuk syurga padahal engkau belum diuji lagi sebagaimana umat sebelum kamu diuji? Ada yang diuji dengan gegak gempita, bergegarnya bumi. Ada yang diberikan bencananya musibah, penyakit, digoncangkan bumi itu, dan macam-macam lagi. Maka Allah Ta'ala kata apa? Adakah engkau ingat senang nak masuk syurga? Habis kau tak berasa macam umat dulu-dulu, Nabi-Nabi Allah dulu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan manusia yang paling asyaddu balaan, manusia yang paling berat sekali ujian ialah golongan para Nabi-Nabi Allah. Nabi-Nabi Allah dulu ujiannya lebih berat. Apa ujian yang kita pernah lalui hari ini? Dulu Nabi-Nabi pernah kena lebih berat. Kalau hari ini kena kutuk, kena kecam, kena perli dalam grup WhatsApp sampai left group, Nabi-Nabi dulu semua dah kena itu. Kena maki, kutuk, macam-macam kena, lebih dahsyat daripada itu. Ada Nabi-Nabi Allah dulu sampai kena gergaji, sampai kena cincang. Siapa antaranya? Nabi Yahya alaihissalam, tangannya pun masih ada lagi disimpan hari ini di Museum Top Couple. Dicincang, digergaji pun ada. Macam-macam tuan-tuan Nabi-Nabi Allah dulu. Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud, baginda Nabi ketika tentera Islam dalam keadaan kucar kacir ketika itu, apa jadi pada Nabi kita? Dihempuknya orang ke atas kepala Nabi, yang Nabi ketika itu pakai topi besi, pecah topi besi Nabi itu, serpihan besi itu masuk dalam pipi wajah Nabi yang mulia, patah lagi gigi Nabi, jatuh lagi. Sebab itu tuan-tuan bayang, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah bukan hanya dengan ceramah tetapi dengan darah. Maka bagi kita hari ini, kalau setakat darah nyamuk tak boleh nak tahan dah, tak mampu lagi dah nak menghadapi orang mengutuk kau, kita buat benda baik, orang peli-peli sikit ke apa pun dah tak boleh tahan dah, malu lah dengan Nabi SAW. Dulu-dulu umat atau Nabi-Nabi Allah dulu kena lebih dahsyat, lebih teruk daripada apa yang kita lalui hari ini. Kalau mungkin hari ini ada orang berumah tangga, kahwin bertahun-tahun nikah, tak ada anak, tak ada zuriat. Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam pun di antara Nabi-Nabi Allah lambat dapat zuriat, lambat. Dan Nabi Zakaria sampai terkenal doa baginda, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38 tak silap ke, cek balik tuan-tuan. Siapa lagi? Nabi Ibrahim pun lambat dapat anak. Ada ulama sebut Nabi Ibrahim alaihissalam kahwin dengan Siti Sarah, sementara nak dapat Nabi Ishak. Nabi Ismail kan dengan Siti Hajar, ini yang Siti Sarah ni. Setara nak dapat Nabi Ishak, umur nak dekat 80 dah Siti Sarah tu pun baru dapat 80 dapat. Nikah baru 8 tahun relax. Takkan frah dah. Ayat sedih selalu di Facebook. Inilah ujian Tuhan. Apa nak dikata?
inilah nasibku. Alah, relax lah, ikhtiarlah dulu. Telan ayam apa, telur ayam kampung terjun tasik ayam munting ke apa, jumpa pakar dulu, sedih tak tentu arah, tak boleh. Nabi-Nabi Allah dulu lebih teruk ujiannya. Maka itulah namanya ibtila. Allah datangkan musibah pada orang baik-baik dengan tujuan Allah nak angkat darjatnya itu. Allah nak bagi pahala apa? Pahala redha, pahala sabar, pahala zikir. Orang beriman kan macam tu. Kalau sakit-sakit sikit mulutnya Allah Allah Allah. Kalau tak sakit lama tak sebut Allah tu. Sakit tu dia Allah Allah Allah. Orang tua dah kita ni. Dia bagi, Allah bagi dia lemah sikit tu, ingat ke Tuhan sikit. Itu tujuannya. Allah nak bagi darjat, Allah nak angkatkan darjat dan juga pahala yang berpanjangan buat kita. Sebab itu bagi orang-orang soleh, orang-orang alim, bagi dia atau bagi mereka, sakit tu merupakan satu kemuliaan. Mereka tak pernah rasa sakit tu sebagai suatu aib, tapi mereka merasakan tu sebagai suatu kemuliaan. Dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Nabi jumlahnya kurang lebih ada 144,000 orang. Salah seorang daripada ratus ribu sahabat Nabi itu, salah seorangnya seorang sahabat Nabi Allah yang begitu unik sekali perangai dia, namanya Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an. Apa perangai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ini? Ubay bin Ka'ab ini dia ada satu perangai. Pernah satu hari ada orang tanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau satu orang tu dia sakit, apa dia dapat? Dia sakit, tak kisahlah apa sakit sekalipun, apa dia akan dapat? Jolok hidung, positif. Aduh, apa dia dapat? Kan dapat gelamping ke, dapat kuarantin ke, dapat apa?" Apa jawab Nabi SAW? Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Kafarallahu biha khatayahu. Allah akan ampunkan dosa-dosanya itu. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang berada di sisi Nabi ketika itu pun dengar Nabi kata Allah ampunkan dosa orang sakit. Dia pun tanya, "Ya Rasul, habis tu kalau orang tu sakitnya sikit sangat, koklah dia sinus." Dia sesema kata-kata hidung, resedung sikit. Tengah dengar ceramah, daripada penceramah tu bagi salam sampai ke salam, bersin tak berhenti. Bersin ni dia tak adalah kata positif ke kena gelang merah, gelang pink ke apa, tak adalah, tapi sakitnya sikit sangat. Takkan sikit pun Allah ampun dosa. Nabi kata walaupun tertusuk duri sekalipun, Allah tetap ampunkan dosanya. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bila dia dengar kata tertusuk duri sekalipun Allah ampun dosa, macam kita lah tuan-tuan, tertusuk duri tu kita tak tahulah duri mana kita nak kena. Kalau di tanah Arab, padang pasir akan banyak pokok-pokok yang menjadi kegemaran unta-unta. Unta ni dia ada jenis pokok-pokok dia suka makan. Ada satu pokok favorite unta suka makan, nama pokok tu hok-hok, nama pokok tu. Tuan-tuan cuba sebut tengok. Hok-hok. Ha-ain, kha-ain. Hok-hok. Tuan-tuan sebut dalam 2 kali lagi dah macam unta dah bunyi. Macam unta. Unta tuan-tuan dia cukup suka makan hok-hok tu. Pasal apa? Dia pokok, dia macam, dia kan padang pasir kan banyak bushes. Dia banyak macam jenis sikit-sikit, bukan macam hutan macam kita. Dia kan banyak pokok-pokok kecil-kecil. Dalam daun-daun tu dia ada duri. Dia ada duri tajam. Unta suka makan yang tu. Maka kalau orang yang jenis mengembala unta ke kambing, dia akan jubah dia kadang meleret, kadang tu tak tersadung ke, tak tersangkut ke jubah, kena ke kaki duri. Itu Nabi perumpamaan. Macam kita hari ni tak adalah hok-hok tu Malaysia ni. Pokok bunga kertas pun jarang siram dah sekarang ni pun, harap hujan lah. Jadi lama tak kena duri. Paling-paling pun kena jarum dalam handbag orang rumah. Tu mungkin. Kadang orang rumah kita, abang tolong ambil telefonnya, kita pun selup tangan dalam handbag dia. Sak kena. Orang perempuan kan macam tu, handbag dia penuh dengan jerangkap samar. Dia banyak jarum peniti, tak tahu dicucuknya apa. Kita Allah menyesal, ya Allah kena. Aduh, dah lah lama tak derma darah. Lepas tu kena pula jarum dia.
Jadi bila ingat saja hadis ni, tuan-tuan banyak istighfar sikit. Astaghfirullahalazim, Allah nak ampun dosa. Banyak lagi jauh, banyak lagi. Ampun dosa, Allah ampun dosa. Jangan duk maki pula. Celaka betul. Jarum sini juga awak cocok ni. Awak ambil sendiri lain kali. Larat nak kena ni. Jadi kita kena tu ingat Allah ampun dosa. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bila dia dengar saja Nabi kata Allah ampun dosa, walau sikit tertusuk duri sekalipun, maka dia pun berdoa pada Allah. Ini tuan-tuan, ini orang hebat bolehlah doa macam ni. Tuan-tuan tak payahlah kot. Tuan-tuan doa yang lain je lah. Ini cerita je lah nak bagi semangat. Tuan-tuan tahu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia menadah tangan doa pada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, kurniakanlah kepada aku demam sampai mati. Tuan-tuan, itu saya kata tuan-tuan tak payah doa lah. Tengah sihat pun tak datang surau, tambah demam lagi lah. Ya Allah, sikit suruh tembak dari sikit, tulis nama, calik sikit nombor telefon, tu pun telefon tak tahu sengit tak sengit, tulis seperti semalam dia tulis pun malas dah, tambah demam tak mari dah lah, tak ada dah lah kan. Ini dia doa, ya Allah kurniakan pada aku ni Allah demam sampai meninggal. Sepanjang hayat aku demam ya Allah, bagi aku demam ya. Dan walaupun ku demam, tapi aku tidak terhalang daripada berjihad, berjamaah, solat dan segala amal ketaatan tak ditinggalkan walau demam. Memang tercatat dalam sejarah, para sahabat-sahabat lain kata Ubay ni kalau saya jumpa dengan dia, dia ada suam, kadang ada dedah dia. Memang sentiasa demam pada badan dia sampai dia meninggal dunia. Punyalah ada orang dia rasa tak, satunya dia sahabat Nabi, tuan-tuan. Sahabat Nabi ni orang hak berdamping dengan Nabi ni, Nabi doa masuk syurga dah, pun rasa diri masih berdosa. Jadi kalau hidup tak pernah demam, tak tahulah tuan-tuan nak minta demam tak tahulah. Tapi tuan-tuan mintalah pada Allah Ta'ala, macam mana cara aku ni boleh diampun dosa olehmu ya Allah. Tak mau, tak tergamak minta demam, mintalah benda lain, janji aku diampunkan dosa. Marilah jarum mana nak cucuk sikit tu ampun dosa kan. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan ni tak menjadi suatu benda yang ganjil. Orang soleh ni dengan kesakitan, bagi orang-orang soleh itu satu kemuliaan. Tuan-tuan bacalah dalam sejarah, dalam kitab, berpuluh kisah-kisah ulama yang semuanya bukannya sihat sangat. Imam Syafi'i rahimahullah sakit buasir. Imam Syafi'i, bukan Haji Syafi'i, Imam Imam Syafi'i tuan-tuan sakit buasir. Sakit buasir, tengah duduk mengarang kitab, berdarah, tak senang duduk, sakit buasir tuan-tuan. Bayangkanlah tiap kali nak membuang tu sakit buasir. Buasir tak buasir pun 174 buah kitab berjaya dikarang beliau. Yang sihat buat apa? Mengarang Facebook, mengarang WhatsApp. Selamat pagi kawan-kawan semua, ayuh ke surau. Tak, yang karang tu tak mari pun. Bukan sini. Dia berkata di Baghdad banyak perangai macam tu kan. Riuh cerita, salam subuh semua kawan-kawan, muka tak nampak. Apalah, dia tolong nak beritahu kata dia tahajud punya geng. Tak apalah, awal tengok 4.30 dah WhatsApp dah ni, tak tidur agaknya kan, geng tahajud ni itu Imam Syafi'i tuan-tuan sakit buasir. Siapa lagi? Ramailah tuan-tuan. Imam, Allahumma salli ala Muhammad, satu orang, wallahu alam lah tuan-tuan pernah dengar ke tidak, nama satu orang ulama namanya Ibnu Khafif rahimahullah. Ibnu Khafif ni dia satu ulama yang sakit, dia sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang dia bukan sakit biasa-biasa lah, wallahu alam lah zaman tu dialisis ke tidak. Tapi kalau nak berjalan, dia kena ada orang yang papah dia tak boleh jalan sendiri. Tahap begitu sakit, orang kena papah dia. Ibnu Khafif, tuan-tuan boleh type lah dalam Google, sekejap lagi lah, dengar dulu ceramah. Dia jalan, orang kena papah dia. Maknanya susah lah nak ke sana kemari, nak pergi mana pun susah. Orang kena pimpin dia selalu. Sampai ada orang cadang kat dia, Tuan Syekh minta maaf lah nak cadang lah, Tuan Syekh ni kalau dah sakit macam ni, tak payah lagi masjid, tak payahlah pergi masjid dia kan. Dah uzur macam ni susah, mayang di rumah pun tak apa dah. Pasal dia ni jenis rajin pergi masjid kan, Ibnu Khafif ni. Lalu apa jawab dia? Ni sedap ni ayat ulama ni. Dia kata
Kalian semua kalau dengar laungan hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, maka kalian tak nampak aku di saf-saf solat, cari aku di kubur. Hidup aku antara semayang atau mati je lah. Kalau kita lain, kau tak nampak aku di saf-saf solat, kau carilah aku di rumah cucu. Mungkin tak datang surau, rupa pergi rumah anak, pergi anak menantu, pergi mencucu, tak, bukan mati lagi. Ulama dia gitu lah, antara hidup, antara solat dengan mati punya, semayang sampai meninggal dunia. Siapa lagi? Imam Nawawi rahimahullah, demam dia demam berat ni, sampai ahli keluarga datang ziarah, takut. Ialah demam berat tuan-tuan, maknanya takut kan nanti tiba-tiba dapat berita meninggal dah. Risau juga, ahli keluarga datang ziarah, demam dia tuan-tuan. Malam tu dia boleh bangun semayang tahajud. Ahli keluarga dia yang sihat tidur hujung sana, dia semayang tahajud. Allahu Akbar. Imam Nawawi semayang demam pun semayang. Ada orang semayang sampai demam, teruk semua. Bagi tahu tuan-tuan, esok ada tahajud, oh demam. Kita ada buat qiyamul lail sikit, saya tak boleh, saya bukan tahajud, saya terkejut sikit, demam. Imam Nawawi semayang tengah malam, demam dia semayang. Siap datang lagi syaitan mari kacau lagi, ada panjang cerita dia tuan-tuan. Ada pula kisahnya tu, kan, Hilyatul Aulia tu banyaklah kisahnya tu. Tapi nak bagi tahunya, orang-orang soleh Allah Ta'ala akan berikan ujian ataupun musibah yang berupa ibtila, sebagai Allah nak angkat darjat mereka ini semua. Ya. Maka kalau tuan-tuan nampak orang baik-baik di kalangan siapa ya, tak kisahlah orang alim, orang soleh ke, tuan-tuan imam kita ke apa kan, tiba kot terjatuh ke apa, itu Allah nak angkat darjatnya lah tu, Allah nak angkat darjat dia ya. Yang keduanya disebut sebagai musibah yang berupa kafarah. Apa makna kafarah? Kafarah ini maknanya suatu bentuk musibah kepada orang yang baik-baik, tapi orang baik ni pun dia terlanjur buat benda tak elok. Sepanjang hidup dia baik, tapi ada sekali tu dia tak tahu kok dia terlalai seketika agaknya, dia terlanjur buat benda dosa. Maka keterlanjurannya itulah Allah datangkan musibah sebagai nak menghapuskan dosanya itu. Allah rakamkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 74. Surah At-Taubah ayat 74. Tuan-tuan boleh bacalah ayat tersebut, sebagai Allah nak hapuskan dosanya itu. Kadang-kadang ada orang geng-geng surau, geng masjid, bagus dia rajin duduk semayang, kepiah atas kepala tak tinggal, pergi alamanda pun pakai kepiah lagi, bagus dia, soleh. Tapi tak tahu tah macam mana tiba satu ketika tu mari datang angin semacam dia, boleh pula pergi urut tapak kaki amoy. Apa salah kau pergi, dia kata habis wak-wak ni semua penuh, fully book semua, tak, aduh kaki aku sengal lengoh, siapa nak urut. Dia pergi urut tapak kaki refleksologi, amoy pula tu. Habis jantan tak apa, amoy pula. Aduh, kopiah lipat simpan, kan benda biasa buat, dia lipat simpan buah dalam poket. Strategi kan. Tapi dahi hitam tak hilang, hitam tu tak boleh sorok, lipat kopiah simpan, masuk urut tapak kaki. Amoy tu betul, hayya haji mau urut tapak kaki ya. Wah lengoh tahajud semalam, diri lama, hari mau urut tapak kaki. Aduh dia keluar urut refleksologi, masas keluar motor hilang. Astaghfirullahalazim, mana aku punya motor ni? Memang aib sungguh, hilang pula depan kedai tapak kaki. Sebelah tu speedmat, mujur. Kalau orang tanya abang apa hilang motor, hilang depan speedmat, mujur ke depan tapak kaki. Aduh ya Allah, hilang dah motor, hilang. Itu sebagai kafarah. Awak ni hidup baik, siapa buat benda tak elok pula? Nanti akhirat mau settle, okey. Mau settle akhirat, dunia aku kasih dulu. Aku kasih hilang dululah motor, bagi kau insaf sikit, lain kali jangan nak buat lagi dah. Begitulah manusia. Ada setengah dalam hidup dia orang baik, sekali-sekala terbawang, bukan nak membawang, terbawang penceramah. Aduh penceramah pagi tu Allah, dia cerita apa dah aku tak faham, mengantuk aku cerita. Dia cerita habis dengan anak bini apa semua kan, mengutuk penceramah ke, baju tak matching dengan kopiah ke apa, habis mengutuk habis semua. Allah datangkanlah sikit apa-apa supaya menghapuskan dosa-dosa duk mengutuk orang itu. Namanya kafarah, ataupun biasa orang kita juga sebut
Apa? Kifarah. Kifarah ya. Kifarah. Itu yang kadang bila akhir saja majlis orang sebut apa? Marilah tuan-tuan kita tutup majlis kita, tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah. Tasbih kifarah. Tasbih sebagai menghapuskan kalau ada dosa dan kesilapan sepanjang majlis tu berlangsung. Tuan-tuan kalau biasa buatlah. Dia tak semestinya ceramah. Tuan-tuan duk meeting kan bincang elok-elok untuk maslahat umat masyarakat Korea semua. Tuan-tuan sebelum kita tu inilah chairman lah meeting apa tu pengerusi majlis. Untuk itu kita tangguhlah meeting kita ni dengan tasbih kafarah. Boleh? Tak semestinya ceramah. Duduk di kedai mamak, duduk bincang ke apa kan, boleh juga. Bincang bola ke apa kan sebelum balik kan. Kita kadang tengah menyembang kedai mamak, kedai makan kan, mata sekala-sekala duduk tengok pohon orang ke apa kan. Jadi sebelum berakhir tu amailah kita akhir dengan tasbih kafarah, surah wal dengan tarik semua bersusun depan kan. Boleh juga. Ataupun dalam grup WhatsApp tuan-tuan, boleh buat juga sebelum tidur malam. Admin lah main peranan. Admin. Tuan-tuan semua sebelum nak tidur marilah kita tasbih kafarah dan surah wal InsyaAllah lah mungkin ahli-ahlinya tu left kot. Kata admin ni lain macam dah ni, ajak bertasbih tak pernah belajar tasbih kafarah dah ni, dah jadi penceramah pula agak kan. Tapi itu yang sebenarnya tasbih kifarah. Ada satu pengalaman saya lah, ni dah lama lah. Agak kadang kalau orang yang jadi pengurusi majlis kalau tak standby, kalau ada standby skrip depan mata pun main dengan nervous ni, dia salah sebut jadi nervous, kok nervous, gementar, gemuruh. Tuan-tuan, begitulah ceramah yang disampaikan oleh penceramah kita. Untuk itu marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafirah, tuan-tuan. Kafir habis. Kifarah bukan kafirah. Kifarah itu yang kadang dia tulis skrip betul, yang baca ni macam-macam. Itu tak kira lagi, itu yang Allah suat, Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Allah suat SWT subhanahu wa ta'ala, dia nak sebutnya tu. Tu yang kedua. Dan yang ketiganya, ada musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita ini dalam berupa namanya bala. So bala inilah yang kebiasaan kita kadang main sebut saja. Bala ini kata ulama, dia adalah suatu bentuk musibah yang Allah datangkan khusus untuk golongan-golongan yang jenis engkar, kufur, degil kerah kepala, itu kapla batu juga ada duduk, itu kapla batu sampai mati. Jenis pok-pok macam ni, jenis tak reti nak tobat dah ni, itu bala. Siapa? Firaun, Qarun, Namrud, Abu Jahal dan yang lain-lain lah, yang figura-figura jahat terkenal dalam sejarah yang tuan-tuan biasa baca lah. Maknanya apa dia akan dapat? Kalau kafarah tadi dia terlanjur buat dosa, Tuhan balas di dunia, akhirat settle. Tapi kalau yang bala ini, dunia dia kena, akhirat pun kena lagi. Lebih dahsyat, lebih teruk lagi. Itu Allah Ta'ala bagi kepada golongan-golongan yang melakukan bala ini semua, atau yang melakukan kejahatan, kemungkaran, dia akan dapat itu semua. Dunia pun dia kena, akhirat pun dia kena. Sebab itu berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga kita ini sentiasa Allah kurniakan pertolongan dan bantuan. Kata ulama, bagaimana untuk nak menjemput bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ringkas. Dalam Quran Allah telah pun menyebut dalam surah Ali Imran ayat 120, dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 45 hingga ayat 46, Allah menyebutkan cara untuk menjemput bantuan Allah ketika kita dalam susah. Apakah caranya itu? Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata para alim ulama, cara nak menjemput bantuan Allah pertama sekali adalah dengan sabar. Itu pertama, sabar. Namun kalau melihat pandangan ataupun tafsir Imam Qurtubi, beliau menyebutkan sabar di sini bukan semata-mata sabar erti menahan. Sabar itu juga boleh membawa maksud berpuasa. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, syahrul Ramadan syahrus sabr. Bulan puasa atau bulan Ramadan
adalah bulan kesabaran. Jadi orang yang sabar itu sering dikaitkan dengan puasa. Betul tak tuan-tuan? Kita kan puasa kan sabar. Baru sahur tadi, pukul 10 pagi tengok anak kecil duk minum susu, nyok minum susu botol tu. Ai sedap pula susu botol dia aku tengok. Taruh cincau sedap ni pukul 10 pagi. Tapi sabar, tahan, sabar. Tengok mi goreng pukul 1 tengah hari iklan di TV. Dapatkan mi terbaru kami, dia buat keluar perencah rempah, keluar popok. Aduh, aku dah lah tak sahur pagi tadi, lambat bangun. Geram. Sabar, tahan. Kan sampai waktunya berbuka. Maka kata ulama, ketika berhadapan dengan musibah pun kena begitu, kena banyakkan sabar, kena banyak tahan sikit, tahan, sabar dan tahan, sabar. Dan sabar yang paling afdal pada hentaman yang pertama. Jangan masa dah jadi tu mengamuk tak ingat dunia, 2 bulan lepas tu baru sabar. Oh, saya masa kena langgar tu ustaz, saya mengamuk macam hantu lah, saya tu segeram tu. Tapi benda tu dah 2 bulan dah lah. Sekarang saya dah sabar lah. Itu bukan sabar. Sabar tu pada hentaman yang pertama. Masa kena tu boleh sabar. Itu jarang lah orang boleh buat macam tu. Tapi siapa boleh buat, itulah darjat sabar yang paling tinggi sekali. Kata ulama, pertama sekali mohon bantuan Allah dengan berpuasa. Dan kata ulama juga, orang yang berpuasa ni pun sebab apa mudah dapat bantuan Allah? Sebab doa orang yang berpuasa ataupun doa ketika orang tu nak berbuka adalah doa yang paling tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki tuan-tuan, Isnin Khamis doalah puasa sunat. Nak dekat waktu berbuka, doa, ya Allah. Tak tahulah tuan-tuan, mungkin ada kot di kalangan kawan-kawan kita yang menonton ni ikut kerja sendiri, job tak ada, company pun nak tutup dah. Banyak company travel sekarang ni dah tinggal HQ lah. Yang kecawangan-cawangan habis, tutup habis semua dah. Jadi ada yang meniaga ayam, ada meniaga jagung, ada meniaga tak tahu dah. Ada yang hantar makanan pun sekarang ni pakai Mercedes pun ada. Dia kata ni nak bela Mercedes ni, duit tak dah tak ada. Dulu biasa terbang ke atas, lah ni terbang ke bawah banyak dah. Pilot pun terbang, dah jadi pilot bawah dah. Ada jadi pilot van jenazah pun ada. Daripada tak ada job, ya Allah, kurniakanlah kami rezeki dari jalan tak disangka-sangka, berpuasa sunat. Itu kelebihan dia pertama. Yang kedua kata ulama, berdasarkan ayat Quran, bisabri wassalah, iaitu dirikanlah semayang. Dirikan solat. Solat juga membawa maksud ad-doa, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa jangan pernah tinggal ya tuan-tuan ya. Tapi juga Nabi SAW pesankan pada kita, dalam sibuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, elakkanlah diri kita daripada terjebak dengan apa jua benda-benda unsur haram tuan-tuan ya. Kerana dalam hadis Nabi menceritakan ada satu orang laki-laki yang dia ini menadah tangan ke langit menyebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, bermusafir, doa menadah tangan ke langit, tetapi doanya tak diterima oleh Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau nak ikutkan laki-laki yang Nabi cerita tu, syaratnya cukup. Pertama, dia musafir. Musafir ni doa yang tak ditolak oleh Allah. Salah satu yang tak ditolak, doa musafir. Yang kedua, tangan tadah ke langit. Dalam hadis Nabi sebut, Allah malu kalau hambanya nadah tangan lalu Allah tak kabulkan. Allah malu. Sebab tu tuan-tuan kalau doa tangan macam ni, jangan doa amin, 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 bengong gitu, amin, amin. Tak ada lah tangan. Minta nampak kehambaan tu. Ni tadah tu tinggilah sikit. Dia mungkin lah kot, dia ikut musim lah. Sekarang tengah musim-musim sesak ni, tinggi sikit. Musim tengah okey, tenang, tak ada masalah, nanti dia makin turun, silap lena terus dah, siap tutup lagi. Nak pula tu imam doa panjang, dia malas dah. Bunyi Rabbana Atina, segar balik dah. Dia tahu dah tu nak habis. Lepas tu saya selalu cadang lah tu imam, lain kali buat khianat sikit. Lepas Rabbana Atina tu sambung doa lagi panjang. Biar tension makmum kan nak habis dah, panjang lagi pula doa Palestin, Rohingya, apa Iraq, doa habis semua. Ya. Jadi doa pada Allah. Yang kedua, doa menadah tangan. Dan yang ketiga, laki-laki itu Nabi cerita, dia menyebut apa? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Salah satu tanda doa nak dimustajabkan Allah adalah menyebut asma'ullahil husna,
Ya Arhamar Rahimin, Ya Razzaq. Apa lagi? Ya apa? Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Rabbana. Banyak sebut yang tu. Ya Rabbana, Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Maha Pemberi rezeki, wahai yang Maha Perkasa tu. Dan ulang sebanyak 3 kali. Habis tu kan dah cukup dah. Borang dah lengkap dah kan? Apasal tak dapat bantuan? Borang dah lengkap dah ni. Isi lengkap dah ni. Musafir tadah tangan mengulang ya Rabb lagi. Apasal doa laki-laki tu tak dimakbulkan Allah? Sebab kata Nabi SAW, bajunya haram, pakaiannya haram, makanannya haram, semua yang berkait dengan dia semua haram belaka. Habis. Maka marilah kita tuan-tuan bermuhasabah. Segala yang kita pakai, segala yang masuk dalam isi perut kita selama ini, adakah benar-benar halal, maupun yang kita bimbang juga terlibat dengan syubhah dan sebagainya. Bagi kita yang bekerja office hour, adakah benar kita bekerja itu mengikut masa yang telah pun ditetapkan, ataupun ada mengulur. Tapi mengulur ni cerita kampung lah. Dia banyak, kalau di bandar-bandar ni banyak mendragon. Dia naga lagi besar, dia belik bangunan tu. Kali terakhir nampak dia pukul 10 pagi tadi, kemudian pukul 4 pun nampak balik. Tanya dia mana, missing in action. Itu banyak. Tak jumpa dah tu. Itu rezeki tak berkat tuan-tuan buat macam tu. Guna telefon pejabat untuk kegunaan peribadi. Dia guna van pejabat buat pergi hantar karipat frozen. Kau tak faham bahasa ke? Dah lah dunia tengah musibah, kau boleh buat maksiat lagi. Saya pun tak faham lah. Itu pun kadang-kadang menyebabkan doa kadang tak diterima. Musibah datang, boleh duduk terhegeh-hegeh dalam Instagram lagi, duduk bergedik bergoyang lagi. Tak tahu lah. Itu sebab antara doa kadang tak diterima Allah. Maka itulah sebagai panduan kita bersama. Jadi saya kira cukup setakat ini saya tuan-tuan. Mudah-mudahan peringatan itu juga untuk mengingatkan diri saya yang bercakap ini berkaitan tentang musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ini. Maka lihatlah ia dengan pandangan mata hati kita. Kerana apa? Kerana setiap yang didatangkan itu ada hikmah di sebaliknya, dan tidak ada bantuan selain bantuan Allah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada bantuan, kata Allah, kecuali bantuan daripada Allah. Surah Ali Imran ayat 126. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya Allah, berikanlah kesabaran, ketabahan dan kekuatan buat kami semua ya Allah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah yang kau datangkan ini ya Allah. Moga ianya sebagai suatu penghapus dosa dan pengangkat darjat buat kami semua untuk meraih syurga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan. Semoga ada rezeki kita jumpa pada lain-lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita jumpa lagi di Ustaz kelepasan. Kita tangguhkan majlis kita dengan zikir kifah. Al-Masri dan Asyhadu an la